alaihi wasallam mengakhiri solatnya dengan istighfar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memulakan hari-harinya itu dengan 70 kali istighfar. Kata ulama itu hanya angka, bahkan boleh jadi lebih lagi. Apa pun itu tuan-tuan, kepentingan istighfar itu tetap juga tidak menolak tanggungjawab kita tentang perkara yang lain. Yang mana perkara yang lain itu menyebabkan kita kadang-kadang bukan meninggalkan istighfar tuan-tuan, dah. Kita bukan meninggalkan istighfar, tapi kita perlu untuk beralih sekejap sebab sifat manusia yang Allah beri iaitulah terlupa. Terlupa itu satu kenikmatan yang menyebabkan kita tidak selalu sedih kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan pemaham hati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tuan-tuan, taubat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat hadis tentang taubat, dan ketahuilah apabila berlaku hadis, penceritaan hadis tentang taubat, tuan-tuan fahamilah bahawa hadis ini mesti dikaitkan dengan Allah sekali jalan terus. Kebanyakan hadis tentang taubat mesti Allah sendiri yang sebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tentang taubat ini adalah sesuatu yang besar dan sesuatu rahmat yang takkan pernah putus. Taubat, apa kita punya tajuk tu? Infinity. Taubat without limit. Tak ada limit, tak ada had. Lam, apa tu lan? Lan, Allahumma salli Muhammad. Lan alaihal had. Tiada padanya limit ataupun sebagainya. Tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW, Abi Hurairah, ataupun kita sebut Abu Hurairah lah. Abi itu kalau ada an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang apa yang Nabi SAW sebut. Tapi bila tentang taubat, seperti mana saya sebut tadi tuan-tuan, ia mesti melibatkan Allah sekaligus. Maka dalam hadis ini tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah yang kita panggil sebagai hadis kursi. Tuan-tuan, hadis kursi ni hadis yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis kursi ini adalah hadis olahan bahasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ini word by word, satu persatu, perkataan demi perkataan itu adalah melalui Allah Subhanahu Wa Taala terus. Adapun hadis kursi ini tuan-tuan, hadis ini adalah hadis kursi yang diolah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi beritahu kat kita, Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang biasa kita dengar. Cuma kita akan perincikan sedikit demi sedikit lah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aznaba abdun zambah, kata Allah. Ada satu hamba aku ni, dia buat dosa. Tak tahu dosa apa. Kemudian dia sedar tuan-tuan benda yang dia buat dosa tersebut. Akhirnya dia rasa menyesal dan kemudian dia minta ampun. Allahumma gfirli. Permintaan ampunnya itu adalah dengan perkataan Allahumma gfirli, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma gfirli zambi, kata hamba itu. Tuan-tuan, bila hamba tersebut kata je macam ni, Allah jawab apa tuan-tuan? Macam kita duk minta ampun ni tuan-tuan, kan? Biasa habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang paling utama lepas daripada kita beri salam? Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut astaghfirullah. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 kali. Nabi repeat 3 kali, bahkan ada yang baca panjang, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walaupun sembahyang itu adalah suatu pengampunan dosa, tapi habis sahaja sembahyang masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakan dengan istighfar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab minta ampun atas dosa ni, dia satu benda yang sangat besar dalam hidup kita. Dosa ni yang kita buat ni, dosa ni yang buat kita susah nanti di akhirat esok. Dosa ni dia ada yang Allah balas awal. Atas dunia lagi Allah balas dah. Kalau yang melibatkan keluarga, kata ulama, contohnya dosa bab zina, dosa bab curang, dosa bab keluarga sebagai contoh.
maka Allah akan kacau rezeki dia. Allah akan kacau kenderaan dia. Ini kata ulama. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, aznaba abdun zamban kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tu dia buat dosa kemudian dia rasa menyesal, kemudian dia sebut Allahumma ghfirli kata hamba tersebut, ketahuilah bahawa immediately on the spot ketika itu juga Allah akan balas dengan tanpa selangan, dan kata ulama sangat segera Allah reply. Kalau kita WhatsApp ni tuan-tuan ada blue tick tuan-tuan kan. Dekat sini dia bukan blue tick dah, memang reply terus siap-siap dah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamban wa ya'khudh zambi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia ni tahu yang dia sedang berdosa. Fa'alima anna lahu rabban. Tapi kemudiannya dia tahu ada aku yang uruskan dosa dan pahala ini, dan aku yang boleh mengampunkan dosa dia. Dia buat dosa, tapi dia tahu Tuhan boleh ampunkan dosa dia dan boleh jatuhkan hukum pada dia. Kalau dan dia faham yang Allah itu boleh je nak bagi hukuman kalau nak. Tapi tuan-tuan, hamba ni kata, Kak, aku dah tahu dah. Tapi aku nak minta juga ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Tuhan kata tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Summa ada. Kata Allah. Kemudian lepas daripada pengampunan itu tuan-tuan, tak lama lepas tu dia buat dosa lagi. Faqala rabbi ghfirli zambi. Menyesallah dia lagi sekali, taubatlah dia lagi sekali. Abdi aznaba zamban, Allah ulang lagi sekali. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamban wa ya'khudhu bi dhanbihi. Minta ampun kali kedua. Tuhan kata apa tuan-tuan dan mulakan Allah Subhanahu wa taala? Hamba aku ni duk buat dosa lagi. Tapi dia tahu yang ada Tuhan yang boleh ampunkan dia. Tak ada orang lain yang boleh maafkan dia kecuali aku. Maka dia minta ampun lagi, aku ampunkan dia. Summa ada kata Allah. Tuan-tuan, bukan orang yang ada dalam hadis ni je tuan-tuan. Allah sebut lagi summa ada dalam hadis yang panjang ni tuan-tuan. Summa ada. Orang tu ulang lagi. Tuan-tuan, bukan orang yang dalam hadis ni sahaja yang macam tu. Bahkan kita pun macam tu. Kita ni tuan-tuan, sama je macam tu. Kadang ada dosa yang kita buat ni berulang-ulang. Dulu tuan-tuan masa kecil sekolah dulu, kan kita rasa macam satu pengalaman ataupun satu sejarah ataupun satu imbau kenangan yang macam manis gitu kan. Kadang-kadang pahit. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, dia anggap benda tu manis sebagai pengalaman. Apa dia tuan-tuan? Dulu kita belajar untuk bohong mak bapak kita. Tapi kita tak rasa sedih dengan apa yang kita buat tuan-tuan. Dulu kita bohong mak ayah kita tuan-tuan. Tiba-tiba sekarang ni tuan-tuan, cuba belik wajah mak ayah kita tuan-tuan, duduk. Kalau birthday dia orang duduk buat birthday, berikan dia orang satu hadiah paling bermakna. Tuan-tuan tahu, baru dia sambut birthday mak ayah saya sekali jalan. Apa yang ayah saya sebut? Ayah saya kata, antara hadiah yang paling baik kali ini adalah bukan kek, ayah kata. Bukan hadiah yang mahal-mahal yang anak berikan. Tak. Yang mahal lagi ni adalah doa yang mengimbau kenangan, ayah saya kata. Doa yang mengimbau kenangan. Kenangan macam ni tuan-tuan? Saya sebut ketika itu dalam doa itu, ketahuilah, kami ini menjadi saksi bahawa mak ayah kami kuat menipu kami kerana nak menumpukan seluruh tenaga dia untuk kesenangan kami. Saya doa lagi tuan-tuan, saya sebut, Ya Allah, dulu kami kuat ya Allah. Dulu mereka kuat ya Allah. Sekarang kami dah nampak raut-raut wajah mereka mula menua. Mula memakan usia. Macam-macam saya sebut tuan-tuan tentang doa tu. Apa yang saya kata? Itulah doa yang paling, itulah hadiah yang paling berharga buat mereka. Tuan-tuan, bohong mak ayah tak rasa bersalah dulu. Kemudian bila dah besar, bohong isteri. Bohong anak-anak. Tuan-tuan, adakah seumur kita, semua hidup kita ni, sekali je kita buat macam tu? Tak, tuan-tuan. No. Berkali-kali. Selama duduk rumah tangga sebagai contoh.
walaupun dengan alasan tak nak memburukkan keadaan. Berapa kali kita bohong sebab masa lalu kita. Dulu kita buat dosa, dulu kita ada kenal orang ni, kita kenal orang tu. Akhirnya kita nak menutup kesalahan tersebut. Ya, Allah suruh tutup. Tapi itu satu kebohongan. Dan itu adalah suatu kebohongan yang disebabkan oleh dosa kita dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah hari ni, entah berapa tahun dah, berapa kali je kebaikan yang kita dah buat sebenarnya. Selama kita jadi ayah sebagai contoh. Untuk 4-5 orang anak kita, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita buat kesalahan pada mereka pula. Lebih teruk lagi, kita tak sedar dan tak mampu nak ucapkan astaghfirullah dengan sebab salah tu. Tuan-tuan, buat salah dengan anak, kita tak mampu nak sebut istighfar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah beri kesedaran. Dia sedar kesalahan dia. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia sedar, dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit pukul 4-5 pagi begitu, tuan-tuan. Tak tahu kekuatan daripada mana, tiba-tiba bangun pukul 4-5 pagi, tak tahu, tuan-tuan. Tapi ketahuilah, itulah rahmat Allah, rahmat pengampunan Allah pada kita. Pergi buang air. Sekali ambil air semayang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Semayang 2 rakaat. Habis beri salam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah beri kita pengampunan itu, bila Allah beri rahmat pengampunan, habis dia beri salam, tuan-tuan. Angkat tangan nak doa, tuan-tuan. Mulut tak sempat nak bunyi. Mulut tak boleh nak bunyi apa, tuan-tuan. Air mata keluar habis deras. Tak boleh berhenti air mata, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak karang ayat. Kalaulah keampunan tu dah jadi milik kita, tak perlu dah karang ayat cantik-cantik. Tak ada, tuan-tuan. Air mata yang jadi pemadam api neraka tu akan keluar sendiri. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita duk ingat dalam hati sekalipun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kesalahan kita dalam hati, Allah itu sangat tahu dan sangat cepat bertindak. Apa yang pernah dia buat pada apa yang pernah kita buat dulu kat mak kita, kan, masa belajar dulu, apa yang aku dah buat sebagainya, tuan-tuan. Ni hari ni, tuan-tuan. Sampai tahap hari ni, tuan-tuan. Kenapa penat sangat hidup aku hari ni? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, ini semua sebab dosa-dosa dulu. Orang yang kurang dosanya akan kurang rasa penat di dunia dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bangun, duduk tak sempat nak berdoa, air tumpah, air mata tumpah habis dah, tuan-tuan. Allah kata apa? Allah ampunkan dosa dia. Tapi, tuan-tuan, lepas tu buat lagi. Summa ada, buat lagi. Maka dengan sebab tabiat itu, Allah bagi keampunan sebelum kita minta ampun. Ini baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa itu berulang, walaupun dosa itu besar, dan ulangan dosa yang sama, tuan-tuan. Walaupun dosa itu kita sedar kita salah dan kita ulang sebelum minta ampun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut awal dah Allah akan ampunkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Faqadara qad ghafarani. Qad ghafarani. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap Allah kata, aku dah ampunkan dia awal dah. Sebab tu aku panggil dia bangun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap perawi hadis ni kata apa? Antara rawi dalam hadis ini adalah namanya Abdun Ala. Namanya Abdun Ala. Dia kata, aku tak sure berapa kali yang disebut oleh Nabi SAW. Summa ada tu, berapa kali yang Nabi ulang hadis ni, tak tahu berapa kali. Maksudnya pengampunan Allah tu berapa kali yang Allah beri tu, sampai tak tahu berapa kali Nabi sebut. Bahkan dia kata entah, tak tahu 4 ke 5 kali, tak pasti. Yang Allah sebut ulang-ulang kali minta ampun, lepas tu buat lagi, menyesal. Kemudian buat lagi, minta ampun lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, aku tak ingat berapa kali dah. Sebab Nabi anggap benda ni sangat besar dan sangat rahmat. Akhirnya, tuan-tuan, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "I'mal ma syi'ta." Nabi sambung sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dalam hadis ni disambung, "I'mal ma syi'ta." Allah kata, buatlah apa yang kau buat. Buatlah apa yang kamu nak buat, kata Allah. Dalam hadis yang terakhir, hadis ini yang akhir sekali, tuan-tuan.
Allah sebut i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kau nak buat. Allah kata buatlah apa yang kamu nak buat, buatlah berapa dosa, berapa banyak dosa kau nak buat, berapa kali kau nak buatlah. Tapi Allah sambung lagi tuan-tuan, Allah kata apa? Faqad ghafartu lak. Aku tetap akan ampunkan kamu. Tuan-tuan tengok betapa tegasnya pendirian. Seolah-olah begitu. Kau buatlah apa pun, aku tetap maafkan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni siapa? VIP ke? Special sangat ke? Tak, tuan-tuan. Tapi suatu layanan special seperti itu yang Allah beri, kita tak pernah nak sambut. Sifat ampun yang tiada limit. Cuma Allah tunggu kita minta ampun je, tuan-tuan. Ramai yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang menghadap Allah nak minta ampun dosa dia yang setinggi gunung. Ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau duduk di jalanan ikut-ikut orang-orang ataupun duduk berjalan dengan orang yang mungkin mengenali kita, tuan-tuan. Banyak yang menceritakan, Ustaz, dosa saya setinggi gunung, Ustaz. Menangis-nangis, tuan-tuan. Tapi ketahuilah, datangnya Allah. Tuan-tuan dimulakan Allah. Allah datang. Hadir Allah itu dengan pengampunan setinggi langit. Dosa setinggi gunung saja. Allah datang dengan setinggi langit. Datanglah dosa dengan seluas lautan sekalipun, Allah akan beri ampun seluas langit. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan ada manusia yang bersifat seperti sifat ini, sebab itulah Allah kata, hamba tu aku je yang boleh ampunkan, dan hamba tu tahu, maka aku ampunkan. Yang penting minta ampun, tuan-tuan. Faqad ghafartu lak. Aku telah ampunkan dia. Buatlah apa-apa lagi, aku akan ampunkan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu, tuan-tuan. Jangan salah faham tentang hadis ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang ingat bila macam ni Allah tu ampun, senangnya diampunkan. Tak, tuan-tuan. Jangan faham hadis ni dengan fahaman yang kita balikkan. Duk cakap, oh Allah suruh kita buat dosa lagi ni. No, tak, bukan. Kata ulama, ketahuilah sifat pelupa yang terkadang menguntungkan manusia itu, Allah tahu dan faham sifat tu. Maka Allah wujudkan keampunan sebegini rupa. Sampai tahap Allah lupakan kita yang kita ni pernah minta ampun perkara yang sama. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok. Kita ingat tak kita pernah minta ampun apa dulu? Tak ingat, tuan-tuan. Bukan sebab tak penting. Tapi Allah sengaja lupakan. Supaya kita tak pernah rasa bosan untuk minta ampun. Sebab Allah suka. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya adalah jangan putus asa dengan taubat. Dan jangan main-mainkan taubat. Dua syarat saja. Syaratnya jangan putus asa dengan taubat. Jangan main-mainkan taubat. Tuan-tuan, tak apa. Kan kita kadang-kadang dengar orang cakap, tuan-tuan, ya Allah, berani. Tak apa. Dosa bunuh 100 orang pun Allah ampunkan. Lagilah aku ni dosa kecil-kecil. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ada orang yang seolah-olah dia yang menyatakan yang diri dia dilaknat. Tak apa, Allah dah laknat aku dah, nanti jumpa kat neraka yang kita ni semua ni. Tuan-tuan, walaupun dosanya mungkin akan diampunkan juga nanti dengan perkataan-perkataan itu. Ketahuilah sikap ini adalah sikap yang lebih dahsyat daripada dosa-dosa yang dia tengah bawa untuk diampunkan. Sebab dia perlekehkan Allah. Akhirnya Allah tolak hidayah. Ampunan hilang untuk dia, confirm neraka, ya Allah. Tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. Satu je. Bila perlekeh Allah, perlekeh itu melibatkan perkara-perkara yang syirik. Bila melibatkan perkara yang syirik, Allah sangat sukar untuk mengampunkan mereka-mereka ini. Allah tarik hidayah daripada mereka. Ketahuilah dunia mereka senang, akhirat mereka sangat susah. Cuma tuan-tuan, langkah pertama untuk taubat adalah yang pertama sekali mestilah tafakkur. Saya tak nak sebut bab taubat nasuhah, tak nak. Saya nak sebut bab taubat ni. Sebab taubat ni kadang-kadang kita abaikan dah. Makin besar, makin tua, kita rasa makin macam cukuplah istighfar. Sebab kita makin belajar banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan bermana mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak taubat, langkah pertama mestilah tafakkur. Perhatikan. Tuan-tuan perempuan ikut pengajian ni berapa lama dah? Kan, baru je ustaz contoh kan. Macam mana boleh datang nak taubat sini ni? Sebab mak saya meninggal. Lepas saya pegang tangan jenazah mak saya tu, kan rasa macam tengok susahnya kematian itu, tuan-tuan. Akhirnya sejuk tangan saya, sejuk saya rasa badan saya taubat.
Ada orang taubat dengan satu perkataan je. Ada orang taubat dengan sebab isteri dia. Cakap sebelum tidur tu kan cakap main-main je. Esok kalau mati macam mana? Padahal dua-dua ni jenis orang yang bukan rapat dengan Allah lah, senang cerita begitu. Gurau-gurau je tuan-tuan. Esok kalau mati macam mana bang? Habis. Tiba-tiba esok taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ustaz ceramah 30 minit, satu hafah tak masuk telinga. Tapi sekali ditampar Allah dengan sifat ampun, hati kita takkan mampu ditahan melainkan hadir tafakur dan merebahkan tubuh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ceramah 30 minit, satu benda pun tak masuk sebab hidayah milik Allah. Akhirnya Allah sendiri yang masuk campur. Allah tampar kita dengan sifat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni perempuan, tuan-tuan, hati kita takkan mampu ditahan dengan sifat keampunan begitu, melainkan akan hadir sifat tafakur dan akhirnya kita akan merebahkan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuma salah faham kita adalah apakah dengan bertaubat dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, tuan-tuan. Adakah dengan taubat dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Sebab tu Allah sebut bila bertaubat dosa kita itu akan diberikan kafarah, dipanggil. Kafarah ni apa tuan-tuan? Maka disebut sebagai kafarah. Kafarah ni apa tuan-tuan? Kafarah ni namanya bahasa Arab. Kan bahasa Arab lah. Kafarah tu namanya cover. Tutup. Kan tutup tepawai tu. Tutup. Tutup almari, tutup. Itulah kafarah tuan-tuan. Dosa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat dosa balik, dibuka semula dosa-dosanya. Sehinggalah satu tahap, sampai tahap namanya nasuha. Nasuha ini tuan-tuan, sampai satu tahap itu, ketahuilah nasuha itu sifatnya adalah sampai mati. Taubatnya itu sampai mati istiqamahnya itu Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah, berikan kami, rezekikan kami dengan istiqamah itu, ya Allah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kafarah dosa ditutup. Kan ada satu hadis Nabi SAW. Juga hadis kursi kan, yang last sekali Allah sebut juga. Apa dia tuan-tuan? Bab kafarah ni tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba di padang mahsyar, Allah saji ugut. Bukan ugut tuan-tuan. Allah saji macam, ya, dosa tu masih berbekas di dalam buku. Cuma ia ditutup seperti liquid begitu tuan-tuan. Akhirnya dalam hadis tersebut, bila di padang mahsyar, Allah kata apa? Bila dipanggil seorang hamba, aku nak buka dosa-dosa dia. Tuan-tuan, walaupun ketika itu orang tersebut adalah orang yang mati dalam keadaan yang husnul khatimah, sangat baik, datangnya dalam keadaan bercahaya ketika itu, ketahuilah ketika itu semua orang akan takut sebab nampak tutupan-tutupan dosa yang boleh dibuka. Maknanya memang dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat, dan sebab itulah kita perlu istiqamah. Jangan anggap bila dah bertaubat dosa habis. Tak, tuan-tuan. Allah boleh tayangkan semula di mahsyar, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kan akhirnya Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah. Ya Allah, kami hadir kepadamu dan kau tutup dosa-dosa kami. Maka berikan kami istiqamah sampai malaikat maut itu mencabut nyawa kami dalam iman. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab termasuk dalam dosa yang lebih dahsyat adalah mengumumkan dosa-dosa dia sendiri. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab termasuk dalam dosa yang lebih dahsyat adalah mengumumkan dosa dia. Sebab itulah termasuk dalam dosa yang paling dahsyat adalah dia mengumumkan dosa dia. Tuan-tuan tengok, Allah cuba gertak saja orang takut nak diumumkan dosa dia di mahsyar. Ada orang di dunia lagi, dia sanggup mengumumkan dosa dia, dan ketahuilah mengumumkan dosa dia di halayak ramai ataupun pada siapa-siapa merupakan satu dosa besar dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, tuan-tuan. Bangga Allah laknat dia. Dan Allah pun bangga untuk laknat dia kerana perangai dia macam tu. Tuan-tuan, cukup umur 40, cukup umur 50, cukup umur 60. Kan ada budak-budak rempit duduk sebelah kita sebagai contoh.
budak-budak sekolah dah asrama duduk sebelah kita, cerita-cerita pasal dia dulu, kita dengar. Lepas tu kita buat apa tentang senyawa? Dulu aku pun macam tu juga. Sekarang dia dah taubat. Tuan-tuan ketahuilah itu adalah antara dosa-dosa besar yang kita buat. Allah sangat suka orang yang jujur. Tapi bukan dengan jujurnya menghebahkan dosa-dosa. Tetapi Allah suka orang yang jujur, yang dosanya itu yang dosanya itu diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah lagi hadis-hadis yang mungkin kita boleh ambil tentang hadis kursi ini kan, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kan Allah kata Subhanahu wa taala dalam satu hadis, kalau engkau berharap pada aku, engkau doalah macam mana pun, bila ada pengampunan, wala ubali, aku tak akan tengok siapa engkau, tak peduli apa pun yang jadi, aku nak ampunkan kau. Sampai begitu Allah sebut dalam hadis-hadis yang banyak ni tuan-tuan. Juga adalah ana inda zanni abdi bi kan, falyatun nabi masya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada riwayat yang lain sebut fala tadhunnu billahi illa khaira, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ni adalah di sisi hamba-Ku, aku ni atas apa yang hamba aku rasa. Maka hendaklah dia itu menyangka ataupun merasa yang Allah itu, Allahumma salli ala Muhammad, yang Allah itu mestilah berbuat sesuatu yang baik, dan ketahuilah bila dia menyangka dengan perkara yang baik, Allah akan beri dia apa yang disangka. Sampai begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir insya-Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup adalah tentang istighfar yang paling afdal. Apakah yang istighfar paling afdal? Ini perbahasan yang sangat panjang sebenarnya. Ada yang sebut istighfar yang paling afdal adalah istighfar yang berlaku selepas daripada solat. Dan sebab itulah kalau ulama-ulama ni tuan-tuan, secepat mana pun dia nak pergi, dia mesti menghabiskan istighfar 3 kali sebelum dia bangun daripada solat dia. Dan dia akan memastikan doa dia ketika mana dalam perjalanan nanti, habis solat, dia tak sempat nak duduk lama dekat dalam, lepas daripada solat tu untuk zikir, dia istighfar. Doa dia ketika mana nak keluar tu tuan-tuan, ketahuilah doa itu mesti dimulakan dengan istighfar juga. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama yang kedua, pendapat kedua adalah bahawa di antara ucapan istighfar yang paling afdal, yang paling baik adalah memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Soalan sebagai contoh begitu. Kemudian mengaku adanya dosanya, iaitulah melalui hatinya ataupun melalui akal fikirannya. Tuan-tuan, kemudian memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam hadis yang disebut Syaddad bin Aus daripada Nabi SAW disebutkan, iaitulah sayyidul istighfar ayyakula abd, iaitulah berkatalah kepada istighfar, Allahumma anta rabbi. Sayyidul istighfar kan kepala ataupun ketua segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ketahuilah itulah istighfar yang paling afdal. Dan cubalah meletakkan diri kita untuk betul-betul memahami makna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani, dan makna itu kita resapi dalam badan kita sehingga tahap kita boleh menangis kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita sebut tadi. Duduk baca dalam hati, berjurai air mata tanpa mengeluarkan kata-kata hikmah, kata-kata pengampunan, kata-kata minta ampunan dan sebagainya. Dan itu adalah taubat yang paling utama. Dan selepas itu Allahumma rzuqnal istiqamah. Doalah kepada Allah, jadikan aku ni orang istiqamah daripada melakukan dosa-dosa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan ada satu lagu Raihan dulu kan, Ilahi lastul firdaus begitu. Wahai Tuhan, kan aku bukan ahli syurga. Baca tuan-tuan. Dosa-dosaku sungguh tak terhitung bagai pasir. Ulah apa tuan-tuan yang menyebabkan hati kita nak kembali pada Allah. Kan sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.
Hai Tuhan, aku bukan ahli syurga. Kan gitu kan. Pula saja tuan yang meresap pada kita, tapi tidak pula sanggup ku menahan api nerakamu. Itulah tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apapun, yang penting utamanya adalah minta ampun, dan akhirnya itu ada istighfar, yang akhirnya itu adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis kita pada malam ini. Terima kasih. Masya-Allah Ustaz, tak Ada terkata soalan? opah malam ni. Ada Saya rasa soalan, ada soalan silakan di jawab situ. dulu. Ha. Al-Mulk 562, Al-Waqi'ah 535, betul? Soalan. Assalamualaikum Ustaz, bacaan istighfar yang akhir, ada yang membaca wal hayyul qayyum boleh ke? Yang kedua nak tanya, masa beri salam, Assalamualaikum, batal tak sempat baca warahmatullahi wabarakatuh, adakah sah solat? Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz, bacaan istighfar yang akhir wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Ustaz, bukan Astagfirullahalazim alladzi la wahayul, ilaha illa huwa. Dia dalam wahayal. zikir lepas solat ni dia banyak sangat riwayat. Ada yang 3 kali je, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang astagfirullahalazim, ada yang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua pun boleh buat. Bahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu pun banyak riwayat-riwayat yang berbeza dia punya sebutan-sebutannya, so tak ada masalah. Lagi panjang adalah lebih baik. Begitulah keadaannya, mengikut keadaan kita lah. Kalau kita nak cepat sangat, ada benda-benda yang sangat penting, maka lebih afdal untuk kita ketika itu adalah memendekkan istighfar, tetapi yang utama adalah meresap ke dalam diri. Tuan-tuan, yang kedua, beri salam Assalamualaikum, tak sempat baca warahmatullahi wabarakatuh, sah solat dia, sebab yang utama itu adalah Assalamualaikum saja. Jangan sambunglah warahmatullahi wabarakatuh dah. Assalamualaikum itu sudah memadai rukun sembahyang. Sebab tu dalam sembahyang, kita cerita panjang pula ya. Sebab tu dalam sembahyang, Assalamualaikum kepala mesti depan. Warahmatullahi wabarakatuh, kita akan barulah kepala kita ke kanan. Sebab ada ulama sebut nak mengelakkan berlaku batal dalam sembahyang. Sebab ada orang yang beri salam ke kanan tu, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan dada-dada sekali dia pusing, tuan-tuan. Jadi sebab itulah antara hikmah kenapa Assalamualaikum ke depan, warahmatullahi ke kanan. Banyaklah lagi kisah-kisah yang boleh kita sebut buat sembahyang ni. Dan Ustaz boleh tak share doa istighfar tadi? Boleh, insya-Allah. Yang mana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, nanti saya share lah, ataupun cari saja dalam Google Sayyidul Istighfar. Sayyid al-Istighfar, cari dengan makna dia sekali. Carilah kalau ada terjemahan ataupun dengar kuliah-kuliah tentang terjemahan itu saja, supaya ia boleh menyebabkan kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ustaz, yang tadi tu bukan wal hayy, dia baca wal hayyal qayyum. Boleh ke? Bukan Macam mana wahai, tadi? Saya tak dengar apa? yang akhir tu dia baca huwal hayyal, bukan huwal hayyul. Boleh ke? Oh, minta maaf. Wal hayyal. Saya tak perasan. Wal hayyal, wal hayyal qayyum boleh juga, tak ada masalah. Oh boleh. Cuma yang yang selalu paling wahyu. betul. Cuma yang paling tepat adalah wal hayyul qayyum. Hayyul. Cuma wal hayyal tu saya lupa. Tapi dia ada perbahasan, memang boleh juga. Itulah tak takut. Okay. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Tak terkata ni apa sampai tak boleh nak buka mulut, kejut, bukan kejut. Cerita yang sangat bagus Ustaz bawa malam ni, kita semua tak diduga kerana akan dapat pada malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz buat kejutan lagi, nak sambung bab kita ataupun kan nak elaborate more ataupun yang tajuk baru. Apa-apa pun bagi Opas 5 minit. Para hadirin yang Opah kasihi sekalian, dengan adanya puan-puan semua yang memberi sokongan, Opah suka buat sesuatu yang baru untuk kita semua. Jadi tak ada apalah dengan kebolehan dan keupayaan Ustaz di depan mata kita ni, Opah minta jasa baik Ustaz untuk mengadakan satu sesi yang khas untuk puan-puan semua besok pada pukul 8.20 pagi mengenai faraid sebenarnya. Tapi tajuk yang Ustaz pilih catchy, pusaka. Jadi perempuan, ini adalah satu tajuk yang kita semua dengar di ujung-ujung usia macam kita ni,
Pusaka. Kena dengar ceritanya besok daripada kitab yang sangat cantik Ustaz ambil daripada Yaman. Jadi opah nak umumkan di sini, tajuk daurah besok ialah Pusaka pada pukul 8.20 pagi akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim sekali lagi. Jadi esok kejutan yang kedua. Malam ni kejutan yang pertama mengenai taubat di mana di mana yang paling mudah sekali, yang paling ditakut sekali apabila kita cakap banyak cerita dosa kita. Itu adalah dosa besar. Dan tak semestinya bertaubat sekali, dosa-dosa besar telah diampun. Kan Ustaz? Jadi Betul, inilah betul. cara Ustaz mengajar kita malam ni beristiqamah untuk berdoa supaya kita boleh diampun dengan cara membaca saya dulu istighfar terlebih dulu dengan makna yang kita hayati, boleh menangis kerana itu. Jadi ada satu pelajaran yang sangat baik untuk kita, kehadiran 150 orang yang dengar sepenuhnya lebih kurang 130 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh buat latihan di sisa-sisa umur kita yang ada lagi. Okey Ustaz, tak mau panjang lebar, Opah cuma nak cakap kepada para jemaah semua, mohon puan-puan besok jangan lupa klik link, tengok poster malam ni, Puan Ania dah buat poster dah, dia nak share tadi tapi line dia tak dapat sharekan poster tu, insyaAllah dia akan share ke semua tu. Mohon puan-puan semua hadir untuk mendengar tentang pusaka yang Ustaz akan kupas besok pada pukul 8.20 pagi hingga ke 10 pagi. Jadi kalau ada kerja, awalkan dulu. Sebelum tu kita ada 6.45 dengan Ustaz Zaidi untuk baca Yasin dan tahlil dan doa dan sedikit tazkirah. Dan kita ada selepasnya Ustaz Abdul Halim akan bercerita tentang kitab dia, dosa-dosa besar. Lepas tu Ustaz Ahmad Muhammad Nazim akan menyambung cerita pusaka. Ya, jadi ini harapan Opah lah. Opah mohon puan-puan semua hadir seramai mungkin untuk mendengar cerita lagi satu di sebalik taubat malam ini. Besok ada lagi satu cerita dari Ustaz. Ya Ustaz ya? Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz yang sudi untuk mendengarlah apa yang kita minta, yang kita pohon, yang kita request. Seboleh mungkin Ustaz akan sampaikan. Tapi yang takut sekali malam ni, Opah tak minta pun Ustaz nak cerita pasal taubat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Satu perkara yang Allah bagi, perhimpunan kita malam ini sangat bermakna. Dan mudah-mudahan kita boleh istiqamah untuk memadam segala dosa dengan cara apa? Cara yang kaedah taubat yang telah Ustaz ceritakan pada kita sebentar tadi. Alhamdulillah Ustaz, itu saja pesanan Opah untuk kawan-kawan. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada kupasan-kupasan yang sangat menarik pada malam ini. Dan dapat direkod. Alhamdulillah, insya-Allah. Jika tak ada apa arah melintang, besok kita war-warkan rakaman yang kita buat pada malam ini. Baik Ustaz, sekian dulu 9 minit sekarang. Cuba mohon maaf banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak. Minta Ustaz tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan al-arsh. Silakan Ustaz. Terima kasih Opah. Ada satu soalan saya selitkan sikit je. Supaya elakkan kata aku tidak layak tu dalam mesej ni kan. Doa supaya jangan sebutkan aku tidak layak begitu. Saya cuma boleh sebut bab adab. Adab, dan itu adalah satu keharusan. Dalam perkara ni dia ada khilaf, dia mudah je. Bila ada khilaf, kalau ada orang nak buat silakan, ada orang tak nak buat silakan. Dan yang paling utama adalah istighfar, bukan perkataan layak ataupun tidak layak itu, dan itu tidak menjadi satu perbahasan besar lah. Kalau rasa takut nak letakkan silakan, kalau tak nak sudah, kalau tak nak silakan juga. Dan itu adalah antara adab-adab yang diletakkan oleh ulama untuk aku tidak layak itulah. Tapi itu perbahasannya panjang, itu sahaja untuk hari ini. Moga memberi manfaat untuk saya sendiri yang mendengar, yang lebih dekat mendengar, dan tuan-tuan perempuan yang hadir hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Kita tangguh dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum Tendung hati saya.